Baik, terima kasih Muammar dan Mahirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali hari ini dan terima kasih atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai Pagi dari daerah Tutong. Jadi bagaimanakah perkabaran Auda hari ini? Semoga Auda dalam keadaan yang baik dan ceria selalu menjalankan hari Auda dan tugasan Auda pada hari ini ya. Dan untuk makluman bersama juga Auda, keadaan cuaca di daerah Tutong dalam keadaan yang baik dan amat mengizinkan pada pagi ini. Jadi diharapkan agar segala urusan yang hendak Auda lakukan hari ini akan dipermudahkan dan dilancarkan selaras dengan perancangan yang Auda harapkan. Auda seperti biasa dari daerah Tutong akan mengongsikan antara makluman semasa saya yang akan berlangsung di daerah Tutong. Iaitu hari ini hingga 13 Oktober 2023 akan berlakunya penutupan sementara separuh jalan di Jambatan Sungai Tutong, Kampung Sengkarai, Lebuh Raya Tutong Telisai, Hala Telisai dan penutupan ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan di jambatan berkenaan yang insyaAllah akan bermula pada jam 9 pagi hingga 4 petang. Jadi diharapkan para pengguna jalan raya dinasihatkan juga untuk memperlahankan kenderaan Auda dan sentiasalah berhati-hati apabila Auda melalui kawasan berkenaan. Dan untuk makluman yang seterusnya ingin dikongsikan lagi, pada hari Jumaat 13 Oktober 2023 akan diadakan sambutan Maulidur Rasul bagi Pertubuhan Perkumpulan Perempuan Negara Brunei Darussalam yang akan mengambil tempat di Ibu Pejabat Pertubuhan Perkumpulan Perempuan Jalan Bukit Bendera Daerah Tutong. InsyaAllah akan bermula pada jam 2 petang ya. Jadi diharapkan agar acara yang akan berlangsung ini akan dapat berjalan dengan lancar dan sempurna selaras dengan perancangan yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Pada itulah dua makluman semasa yang kami kongsikan dari daerah Tutong dan untuk seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti satu bahan visual yang kami sediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Dalam keluaran pakej program Rampai Pagi dari daerah Tutong yang lalu, pelbagai jenis tumbuhan semula jadi yang tumbuh liar di hutan telah kami bawakan kepada Auda. Tumbuh-tumbuhan yang menjadi masakan tradisi kampung sememangnya mempunyai keistimewaan, keunikan dan khasiatnya yang tersendiri. Itulah rahsia sumber alam yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kebaikan daripada tumbuhan-tumbuhan seumpama ini yang telah lama dipraktikkan oleh nenek moyang kita ni sejak dahulu lagi. Pada keluaran kali ini, satu lagi tumbuhan semula jadi akan diketengahkan, iaitu tumbuhan kelomok. Ya, para penonton, pada saat ini saya sedang mencari pohon kelomok. Nampaknya ada sudah ni. Dapat dilihat di sini, ya agak tinggi. Bukan ini ni, ini pohon durian. Ini ni yang batangnya nampak kurus ni. Ini merupakan pohon kelomok ataupun nyawurang Brunei daun lamak-lamak. Tapi bagi bahasa Bisaya ataupun bagi puak dusun, diorang menyebutnya sebagai daun kelomok. Kalau kita melihat daripada karakteristiknya, ia seperti ataupun seakan-akan daun tarap. Jadi kita akan menjolok sebabkan ia tinggi. Jadi saya akan menjoloknya menggunakan kayu buluh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya berjaya menjoloknya, nanti saya akan tunjukkan macam mana bentuk daun kelomok ataupun daun lamak-lamak ni. Tumbuhan kelomok mampu tumbuh sehingga mencecah 10 meter tinggi dan lazimnya ditemui di kawasan tanah rata. Daunnya besar dan lebar serta mempunyai 3 ke 5 lobus dengan hujung daun membujur manakala pangkalnya pula berbentuk hati. Tumbuhan ini sering juga disebut sebagai daun lamak-lamak oleh sesetengah masyarakat di negara ini. Ia tergolong dari genus Ficus yang berasal dari keluarga Moraceae. Ya, para penonton, inilah dia daun lamak-lamak ataupun daun kelomok yang saya jelaskan sebentar tadi. Dan difahamkan sama ada pucuk muda ataupun pucuk tua, ia boleh digunakan namun ia bukan dimasak. Maksudnya bukan dimasak seperti sayur-sayur yang lain, iaitu dimasak secara tumis.
ataupun sebagainya. Tapi ia digunakan hanya kepada 2 jenis masakan saja. Seperti yang saya ketahui, yang dikongsikan oleh orang tua dahulu-dahulunya, ia hanya digunakan pada masakan nasi dan juga ubi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut macam mana ia digunakan, teruskan ke Serta Nada untuk menyaksikan kegunaan daun kelomok atau daun lamak-lamak ini. Nah Bu, daun lamak-lamak yang baru diambil tadi, dijolok tadi. Jadi ni kita ni kan membuati ke dia. Macam mana ni proses membuatinya? Adakah hanya membasahi dengan air bersih saja atau macam mana pemilihannya awal-awal? Kita ni pilih daun yang bisai sikit. Daun yang bisai-bisai. Kalau dilihat ni Bu, banyak pelang ni daun bisai-bisai saya ambil tadi. Tapi ini adalah yang kuyak. Jadi ambil yang bersih. Baik, jadi kalau kita ni kan mengambil daunnya ni, kita ni hanya mengambil daun saja, yang mana batangnya ni kita tak perlukan. Kita ni dah perlukan batangnya, hanya daun sahaja. Dan kalau dapat dirasa ni Bu, ia macam rasa ada bulu-bulu halus. Jadi macam mana ya? Okey ke tak? Okey, dia payah. Rendangnya kan original. Memang semula jadinya macam mana tu. Jadi. Baik, seterusnya selepas sudah dipisi-pisi, dipilih daunnya yang bagus, yang indah kuyak, daunnya indah kuyak. Kemudian kita akan cucinya. Cuci saja. Cuci saja. Dia perlu dicuci sama garam kan? Tidak payah. Tidak payah. Dicuci sampai bersih, kemudian dijemur atau? Dia payah dijemur. Dides saja. Dia payah dijemur, hanya dibasahkan dengan air sehingga ia bersih. Rasanya pun lembut. Daun hutan kelomok adalah antara salah satu dari 30 spesies ficus yang terdapat di negara ini yang mempunyai saiz daun yang sesuai untuk membungkus makanan seperti ubi kayu, selain ia mempunyai struktur daun yang lembut dan mudah untuk dilipat. Sejak dahulu lagi, daun tersebut dimanfaatkan oleh penduduk pedalaman khususnya untuk membungkus dan mengukus ubi kayu pada air yang mendidih selama beberapa minit sehingga ubi kayu menjadi lembut. Tumbuhan liar seumpama ini setentunya mempunyai nutrisi dan khasiat tersendiri untuk kesihatan tubuh badan. Sejauh pengetahuan saya, daun kelomok ini terdapat di kawasan hutan dan dimanfaatkan untuk masak nasi ataupun membungkus ubi kayu. Dan pokok kelomok ini tumbuh meninggi kalau di tempat hutan yang tebal lah. Selalunya ia rindang lah selalunya lah. Bagi pendapat saya, daun kelomok ini tidak berapa ramai orang yang tahu disebabkan tumbuh-tumbuhan ini sukar didapati dan juga mungkin orang tidak tahu asal bentuk je lah. Sebabkan kurang pendedahan daun kelomok ini menjadikan kanak-kanak sekarang tidak mengetahui lah kewujudan pokok kelomok ini. Tahukah Auda, ubi kayu yang dikukus dan dibaluti bersama daun kelomok memberi rasa yang manis dan lemak-lemak pada ubi kayu tersebut. Selain itu, air rebusan dari daun kelomok mempunyai warna teh dan dapat diminum serta mempunyai khasiatnya yang tersendiri. Bagi sesetengah masyarakat terdahulu telah lama mempraktikkan penggunaan daun kelomok untuk dimasak bersama nasi dan ada juga yang menggunakan daun tersebut untuk membungkus nasi kerana dipercayai daun kelomok menambah rasa dan aroma pada nasi tersebut. Akhir sekali, daun kelomok juga dapat digunakan sebagai pembungkus tapai dan memberi kelainan dan keunikan dari segi rasa yang berbeza dibanding dengan daun-daun yang lain. Baik penonton, inilah dia hasil ubi kayu yang dibungkus bersama daun kelomok ataupun daun lemak-lemak. Memang kalau dilihat apabila ia dibungkus bersama dengan daun kelomok atau daun lemak-lemak,
tadi sahaja semasa habis kita mengeluarkan itu, saya dapat bau. Ada orang aromanya yang tersendiri. Dan juga kalau kita lihat secara lebih dekat, sebenarnya warna ubi kayu itu nampak kehijauan sedikit. Walaupun tidak begitu jelas, tapi kalau kita lihat secara lebih dekat, ia nampak warna hijau itu. Yang mana warna itu adalah daripada daun kelomok ini. Dan difahamkan juga rasanya agak manis. Agak manis kerana rasa daripada daun kelomok itu ia menyerap dalam ubi kayu tersebut. Kalau kita ketahui sebenarnya ubi kayu ini rasanya agak tawar, rasanya agak tawar, dan disebabkan itu orang selalu makan dicecar bersama madu ataupun gula. Namun saya berani jamin makan ubi kayu yang dibungkus bersama daun kelomok tidak perlukan gula ataupun madu untuk menambah manisnya, kerana ia, saya percaya, rasanya manis. Jadi sampai di sini saya dapat bersama. Sekian Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.